Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kamu tahu akulah yang melapangkan dada kamu wahai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dalam keadaan kami telah membuang segala bebanan, tekanan di belakang kamu tersebut. Alladhi anqadha dhahrak, kerana bebanan itu membebankan belakang-belakang kamu ataupun memberatkan belakang kamu tersebut. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkatkan nama kamu setinggi-tingginya dan kami julang nama kamu untuk disebut. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap perkara yang payah itu akan disusuli dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan segala perkara yang payah itu lama-lama akan jadi mudah juga dalam hidupnya. Fa iza faraghta fansab, kalaulah sekiranya kamu selesai daripada sesuatu kerja, maka kamu beralihlah kepada kerja-kerja yang lain pula. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamulah kamu diajar supaya bergantung dan berharap. Para penonton dan sahabat-sahabat dan juga sahabat-sahabat yang berada di PKPIM Aceh, begitu kalau tak silap ingatan sayanya, bahawa anak-anak kita yang belajar di semua tempat dan semua jurusan, alhamdulillah pada petang yang baik ini kita diberi peluang untuk kita mentadabbur satu surah yang di mana surah yang menjadikan kelapangan. Surah ni dipanggil surah Al-Insyirah di kalangan kitanya untuk jadikan diri kita ni hidup dalam keadaan yang lapang. Kenapa kita ni nak suruh jadi lapang? Kerana jawabnya hidup kita ni kadang-kadang hidup kita ni bila kita banyak sangat ujian-ujian, bebanan dalam hidup kita menyebabkan kita jadi serabut. Menjadi istilah anak-anak muda dipanggil tension pada kita ataupun stres. Ni istilah di kalangan kita lah. Bila kita berhadapan dengan ujian hidup ini, menyebabkan ramai di kalangan kita jadi buntu ataupun dia tak tahu jalan hidup dia. Bila Allah lihat suasana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dakwah. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbeban dengan banyak bebanan-bebanan yang terpaksa dipikul dalam hidup Rasulullah. Kalau nak kira Rasulullah nak untung, patutnya Rasulullah tak payah pikul lah Islam ini. Rasulullah duduk seorang-seorang kat rumah, fikir tentang keluarga, fikir tentang perut, fikir tentang anak-anak, begitu je patutnya demikian. Tapi tak, Islam diajar bahawa hidup ini kamu kena hidup memikirkan tentang tanggungjawab Islam. Memikirkan tanggungjawab Islam ni penting dalam hidup setiap di kalangan kita. Macam mana nak suruh Islam ini tersemat dalam dada setiap di kalangan kita? Macam mana nak suruh Islam ini terlaksana dalam kehidupan di kalangan kita? Islam ni dia bukan sekadar dia panggil religion. Kena faham, Islam ni bukan satu religion tapi satu dinul hayah, satu jalan kehidupan. Orang kita dia faham Islam ni agama. Bagi diri dia nampak agama ni macam agama Buddha, macam agama Hindu, macam agama Kristian, sebegitu. Tak, bukan begitu. Islam dia bukan dipanggil religion yang digambarkan oleh agama-agama lain. Tetapi Islam ni dipanggil dinul hayah, satu cara hidup, way of life. Way of life ni maksudnya dalam hidup kita segala yang kita buat mesti dengan Islam. Tak boleh kita hidup ni hanyalah dalam keadaan kita fikir tentang mengenai Islam ni, kita nampak dalam bab semayang, dalam bab puasa, dalam bab begitu je. Tetapi Islam ni merangkumi segala benda. Dalam bab pendidikan ada Islam,
dalam bab sosial Islam, dalam bab politik Islam, dalam bab kebudayaan Islam. Semua Islam ni, segala segenap penjuru hidup kita bersama dengan Islam. Perkara inilah yang dipikul oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menanggung Islam, tanggung Islam ni bukannya tanggungan yang mudah, tetapi tanggungan yang berat dalam hidup kita. Memikul Islam ni satu tanggungan yang membebankan bagi sebahagian di kalangan kita, yang menyebabkan jadi tekanan. Setengah-setengah orang tertekan. Di antara keadaan yang berlakunya ialah pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula bawa Islam ni berat. Cuba kita tanya di kalangan kita lah. Siapa saja di kalangan kita kalau cerita tentang Islam ni, dia jadi berat. Dia tak jadi ringan. Kalau kita cakap dalam bab lawak jenaka, kita boleh jadi mudah pada diri kita. Tapi kalau kita cerita bab agama, dia jadi berat terus. Dia jadi terfokus pada diri kita. Ni bab agama, lebih-lebih lagi lah agama Islam. Agama Islam ni, dia menuntut satu pertanggungjawaban. Dia panggil dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waktu mana Allah nak suruh kita pikul terhadap Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami telah bentangkan tanggungjawab ini, kami telah cuba untuk nak mempertanggungjawabkan kepada bukit bukau, kemudian langit dan bumi, kemudian bukit bukau, gunung ganang, semuanya tak sanggup nak pikul. Fa abaina an yahmilnaha. Semua tak sanggup nak pikul. Yang disebut dengan pikulan agama ini. Tak ada orang nak pikul. Tak ada makhluk yang sanggup pikul. Tapi hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa hamalahal insan. Yang sanggup memikul ialah manusia saja. Innahu kana zaluman jahula. Dipikulkan pada manusia, tapi perangai manusia ni ada dua. Satu, zaluman, dalam keadaan zalim. Yang kedua, jahula, dalam keadaan kejahilan. Allah bila dipikulkan Islam ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi bebanan dalam hidup Rasulullah. Jadi berat dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat sebagaimana kita rasa dalam hidup kita hari ini pun, kita bila kita cerita tentang Islam, kita akan jadi berat, kita akan jadi sesak dada. Lalu demikian juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertekan, sekat dada ni, rasa sebab, lalu Allah turunkan surah Al-Insyirah ini. Surah Al-Insyirah ini Allah turunkan dengan tujuan untuk menjadi satu motivasi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu setiap benda yang berat itu jangan kamu rasa berat, tetapi kamu kena rasa ringan pada diri kamu. Ni cara teorinya pada diri kita demikian. Kita ni dia akan bermotivasi. Kalau kita tengok satu benda tersebut, kalau kita pandang dengan pandangan berat, maka beratlah kita. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan ringan pada diri kita, satu perkara pada diri kita, dia akan jadi ringan pada diri kita. Saya buat contoh yang mudah pada dia. Kita dalam hidup kita kan, kadang-kadang mak kita suruh kita pergi beli barang. Waktu mana mak kita suruh pergi beli barang, orang yang fikir berat, dia akan jadi terpayah nak tolong mak dia beli barang. Mak dia kata, tolong man pergi beli barang di pasar sekejap. Maknya perlu barang sekian. Kita pun mula fikir nak pergi ke pasar, nak naik apa. Bulan Ramadan pula, kita mula fikir berat. Kita fikir tu biar jadi berat. Akhir kita akan sebut pada mak kita apa dia? Tak naklah pergi, mak je lah pergi. Dia akan sebut demikian. Tapi kalau ada orang yang berfikiran ringan, maksudnya dia bila mak dia kata, man tolong pergi pasar beli barang sekian. Orang yang berfikiran ringan ni dia akan buat macam mana? Dia tengok, dia dengar je, oh boleh, saya pergi. Dia nampak benda, dia akan rasa seronok bila pergi ke pasar. Tubuh badan dia akan aktif, dia akan bergerak, yang menyebabkan dia dalam hidup dia nampak positif dengan perkara demikian. Islam ni dia diajar supaya umat ini hidup dalam keadaan berfikiran positif. Jangan berfikiran yang negatif. Hidup orang mukmin ni, hidup orang yang sentiasa dalam keadaan yang kita nampak di sebalik sesuatu yang Allah bagi ni, dia merupakan satu kebaikan yang banyak yang Allah sediakan. Ni kita kena faham pada diri kita. Segala apa sahaja dalam hidup kita, bila kita beragama, kita akan berhadapan dengan ujian. Dalam kita beragama, tak ada orang yang beragama ni tak melalui ujian. Semua di kalangan kita akan berhadapan dengan ujian. Saya berhadapan dengan ujian.
Adik-adik pelajar yang belajar ni pun berhadapan dengan ujian. Semua di kalangan kita ni ada ujian. Ujian yang tersendiri dalam diri kita, keluarga kita, dalam kehidupan kita. Ujian-ujian ni, jangan kita bila kita kena ujian pada diri kita, jadi beban pada diri kita. Jangan. Tetapi kita nampak di sebalik ujian, ada perkara yang Allah sedang nikmatkan pada kita. Allah sediakan di sebalik ujian ini, ada ganjaran yang besar yang Allah sedang sediakan untuk kita. Ganjaran apa yang besar yang Allah sedang sediakan untuk kita? Ganjaran syurga yang besar nilai dia, sehingga kan mulut tak mampu nak lafaz, mata tak mampu nak memandang, telinga tak mampu nak mendengar, hati tak mampu berdetik dengan bagaimana indah dan seronoknya ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Benda apa yang menyebabkan kita dapat syurga ni? Islam. Bila kita ada Islam, layaklah kita dapat syurga. Ni syarat utama nak kepada masuk syurga dalam hidup kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikul Islam. Rasulullah dipikul Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dipikul Islam pada Rasulullah, yang menyebabkan kebebanan itu terasa. Kalau adik-adik pelajar yang belajar di Aceh ni, bila balik saja nanti, kalau masing-masing fikir panjang, aku ni bukan hidup nak fikir perut aku. Aku bukan fikir nak suruh selesa rumah tangga aku. Bukan aku nak kerja mewah, tapi aku nak bawa Islam. Dia boleh fikir bawa Islam. Macam mana nak suruh orang Malaysia kita ni semua Islam? Tak ada seorang pun yang tak beriman pada Allah. Macam mana orang yang beriman ni pula melaksanakan perintah Allah, ikut perintah Allah? Ni tanggungjawab, beban dalam hidup kita. Kalau kita fikir tak mudah. Tak mudah. Kerana apa dia? Memikul Islam ni satu benda yang membebankan dalam hidup seorang. Tanggungjawab kita. Nanti bila kita masuk dalam kubur, Allah akan tanya soalan. Macam mana. Lalu Allah, bila keadaan ini, beban yang paling berat sekali yang tanggung dalam hidup kita ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, asyaddan nasu bala. Orang yang paling berat bebanan bala ni dalam hidup ni al-anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi ni paling berat bebanan. Kemudian fal amsalul amsal. Kemudian orang-orang yang terus lepas pada nabi. Siapa dia? Sahabat, tabi'in. Semua ni yang sampai pada kita ni dah jadi ringan. Dia tak jadi seberat dahulu. Dia panggil. Yang paling berat beban ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman jahiliyah kepada zaman cahaya agama. Yang ni nak keluarkan manusia, nak suruh manusia ni hidup dalam keadaan beragama. Tak mudah dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan orang-orang yang dalam keadaan kegelapan itu kepada cahaya. Allah yang menjadi penjaganya. Allah tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila begitu menyebabkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berat. Bila berat, Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran. Alam nashrah laka sadrak. Allah mulakan demikian. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah dada-dada kamu tadi telah dilapangkan? Bukankah dada kamu telah dilapangkan bila kamu dengan Islam? Faman yuridillahu bihi yasrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian dalam ayat yang lain. Allah kata, siapa-siapa yang Allah nak lapangkan dada dia, Allah akan lapangkan dia dengan Islam. Dengan Islam ni melapangkan dalam hidup. Maknanya kita kena ingat, bila kita dapat Islam, lapang dada kita. Bila kita beragama, lapang dada kita. Tapi kalau kita tak ada agama, hilang kelapangan pada diri kita ni. Lalu Allah mulakan, alam nashrah. Tidakkah telah diterangkan dada kamu, telah dilapangkan dada kamu, laka sadrak. Di dada kamu tu yang sempit, yang rasa berat, bila kamu bawa Islam, akhirnya jadi ringan pada diri kamu. Ringan bila masuk agama. Kita kena ingat demikian. Kalau kita tak masuk agama, tubuh badan kita akan jadi beban. Para hadirin sekalian, masukkan saja dunia dalam dada kalian, kalian akan rasa beban. Tengok orang ada handphone baru, kita rasa terbeban. Tengok orang ada televisyen baru, kita rasa beban. Tengok orang rumah dia besar, kita rasa beban. Beban pada kita. Kerana apa dia? Kerana kita masuk dunia dalam jasad kita. Cuba kita masuk agama dalam jasad kita. Bila kita masuk agama dalam jasad kita, lapang dada. Dada ni jadi lapang terus. Rasa nikmat. Alhamdulillah aku dapat nikmat ini. Alhamdulillah aku diberi peluang sebegini. Ini dipanggil laka sadrak.
Allah telah lapangkan dada kita bila masuk agama. Tu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa wada'na anka wizrak. Lalu kami telah hilangkan segala bebanan kamu. Wa wada'na anka wizrak. Yang kami bila kamu masuk agama tu, dalam keadaan kamu akan rasa yang beban sebelum daripada ni, kamu akan rasa lepas dalam hidup kamu. Wa wada'na anka wizrak. Yang dalam hidup kamu ni sukar. Hanya orang kafir kan. Orang kafir bila dia masuk Islam, orang yang bukan Islam dia masuk Islam. Mula-mula dia masuk Islam tu, dia rasa nikmat Allah sajalah yang tahu. Kalau kita ada peluang, kita cuba panggil orang-orang yang sahabat saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Kemudian kita tanya soalan-soalan pada dia. Macam mana pada diri dia? Dia rasa bila dia masuk Islam, dia akan rasa apa dia? Wa wada'na anka wizrak. Di belakang kamu yang berat tu, anka wizrak, kami telah buang. Wa wada'na, kami tolong pikul sama. Kami tolong ambil sama bebanan dalam diri kamu. Bila kamu dah rasa ringan pada diri kamu tersebut, kemudian alladhi anqadha dhahrak, yang berada di belakang kamu tu kami buang. Lepas pada tu bukan sekadar itu, wa rafa'na laka dhikrak, lalu kami angkat nama-nama kamu ni setinggi-tinggi. Wa rafa'na laka dhikrak, orang mula sebut nama kamu. Bila kamu dengan Islam, kemuliaan hidup kamu ni disandar kepada Islam. Wa rafa'na laka dhikrak, kami jadikan dalam hidup kamu tu, bila kamu dengan Islam, jadi mulia dalam hidup kamu. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa rafa'na laka dhikrak. Kemudian lepas pada tersebut, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada diri kita, segala benda-benda yang payah dalam hidup kamu tu, lepas benda yang payah tu, kamu akan mudah. Aku akan permudahkan pada kamu. Para hadirin sekalian, dalam hidup kita ni, kita tidak memiliki segala-galanya, tidak. Allah tak bagi pada kita ni untuk kita menjadi pemilik mutlak. Tak. Allah bagi rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan dengan rumah. Kita boleh beli kereta, tapi kita tak boleh beli keselesaan dengan kereta kita. Kita boleh beli bantal yang lena tidur, tapi kita tak boleh untuk membeli kelenaan tidur kita. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli yang disebut dengan kesembuhan. Ini kena faham konsep dia. Allah bila dia bagi pada kita sesuatu, Allah tak bagi mutlak pada diri kita. Tapi Allah bagi 1/3 je. 2/3 lagi milik Allah. Allah bagi pada kita payah, tapi di sebalik kepayahan, Allah jadikan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah ajar demikian. Benda-benda yang payah dalam hidup kamu, bila kamu bersama dengan Islam, kamu akan jadi mudah. Allah jadikan. Macam mana nak jadi mudah dengan Islam ni? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah ajar kemudahan dalam hidup ni bila kamu benar-benar bertakwa pada Allah. Kamu hidup dalam keadaan benar-benar berkeyakinan pada Allah, makhraja. Allah buka jalan penyelesaian segala masalah dalam hidup kita. Saya tahu setiap di kalangan kita ni, tak mungkin orang yang hidup tak ada masalah. Semua di kalangan kita ni ada masalah tertentu. Cuma kita tak mampulah nak tulis satu-satu masalah kita ni. Tapi dalam hidup kita ni, bila kita ada masalah, kita jangan ingat masalah itu semakin lama semakin buruk, semakin buruk. Tetapi kita kena ingat dengan Islam ni, semakin lama semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Tu hebatnya Islam. Inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kemudian lepas pada itu Allah kuatkan lagi. Lepas pada inna ma'al usri yusra, kemudian lepas pada sebut Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Inna ma'al usri yusra. Summa inna ma'al usri yusra. Kemudian lepas pada tersebut, aku permudahkan lagi. Setiap di kalangan kamu ni, dalam hidup kamu ni, berhadapan dengan masalah-masalah, tak berhenti masalah tersebut. Semakin lama hidup kamu semakin payah ke? Tak. Semakin lama semakin mudah. Semakin lama semakin mudah. Di awal-awal hidup kamu ni, memang kamu jadi payah. Tapi lepas pada kamu semakin lama kamu dalam keadaan kamu berhadapan dengan ujian, kamu rasa, orang Melayu kita sebut, alah bisa tegal biasa. Dah biasa dah dalam keadaan susah. Lama-lama yang susah itu menjadi nikmat dalam hidup kita. Pada diri kita. Yang susah tu, kita rasa nikmat pada diri kita dibandingkan dengan kita rasa nikmat saja. Saya buat contoh yang mudah. Mana kita rasa nikmat dalam hidup kita ni, waktu mana kita berbuka puasa zaman sekarang ke,
ataupun zaman kita kecil-kecil dahulu? Zaman kecil-kecil dahulu kah kita rasa nikmat dibanding dengan zaman kita sekarang? Maknanya, dulu kan waktu kecil-kecil dahulu kan payah kan kita nak buka puasa. Musim-musim pergi ke surau, berbuka puasa dekat surau. Misal contohnya, kita berebut nak cari, nak ambil nasi, nak berebut tembikai, berebut nak letak dalam pinggan kita, berebut waktu tersebut. Susah kan, kita rasa susah. Tapi bila kita duduk sampai sekarang ni, zaman bila kita berada sekarang, kita rasa indah kan zaman dahulu. Rasa seronok. Oh, seronoknya zaman dahulu. Zaman kita berbuka puasa dahulu. Demikian. Waktu kita berbuka puasa dahulu susah. Kita rasa susah. Waktu berbuka puasa dahulu. Tapi zaman kita sekarang, kita rasa indah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Inna ma'al usri yusra. Summa inna ma'al usri yusra. Lepas pada kamu susah tu, kamu akan dapat mudah lagi dalam hidup kamu. Syarat kamu dengan Islam. Fa'iza faraghta fansab. Yang ketiga dalam ayat ni Allah kata, bila kamu selesai saja dalam setiap kerja-kerja di kalangan kamu, kamu buat apa saja pun dalam hidup kamu, kamu buat fa'iza faraghta fansab. Bila kamu selesai, kamu jangan berhenti dalam hidup kamu ni. Buat satu dakwah pada diri kamu, jangan berhenti dakwah ini. Banyak lagi dakwah yang lain. Kamu boleh teruskan. Fansab. Dalam hidup kamu, kamu teruskan lagi. Jangan kamu rasa cukup dah kot dalam hidup ni. Bila kita dengan Islam ni kan, ada orang di kalangan kita dia cepat cukup. Dia rasa cukup dah kot semayang banyak ni. Cukup dah kot dalam hidup kita puasa sebanyak ni. Jangan begitu. Allah ajar dalam hidup kita ni fansab. Fansab ni maknanya biar jadi rasa tamak. Nak buat lagi dalam hidup kita ni. Jangan kita rasa padan dah belajar cukup dengan ijazah je. Lepas pada ijazah ni tak nak dah belajar. Tak boleh. Dalam hidup kita, bila kita belajar, sambung lagi. Fansab. Biar kita ni sampai kita ni betul-betul dapat banyak manfaat daripada ilmu yang kita belajar tadi. Ni demikian juga dalam buat kerja. Jangan kita berhenti dan berpuas hati dengan satu kerja. Jangan. Tetapi bila kita buat kerja ni, kita diajar supaya Allah ajar pada Nabi Muhammad, kamu jangan berhenti, wahai Muhammad. Fa'iza faraghta fansab. Bila kamu selesai satu benda, kamu sambung lagi yang lain pula. Kamu buat lagi yang lain. Ini cara hidup orang mukmin. Wa ila rabbika farghab. Pada Tuhan kamu diajar supaya kamu meletakkan harapan. Wa ila rabbika farghab. Hujung tu, hidup kamu dengan Tuhan kamu diajar supaya farghab. Farghab ni maknanya satu istilah yang kita kena sentiasa tanam dalam pemikiran kita. Hidup kita ni rabbika farghab. Allah ajar demikian. Hidup kamu dengan Tuhan kamu diajar supaya betul-betul mengharapkan, betul-betul kamu meyakini hidup ini dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu kecewa dalam hidup. Para hadirin sekalian, surah Al-Insyirah yang kita baca ni merupakan surah dipanggil surah motivasi. Surah yang memberikan kekuatan pada diri kita. Bukan sekadar dia bagi motivasi, tetapi bagi kekuatan dalam hidup. Kekuatan dalam hidup kita ni nak suruh kita ni jangan berputus asa. Jangan cepat kecewa pada diri kita. Orang mukmin ni bukan orang yang hidup dalam keadaan yang penuh dengan kekecewaan. Tetapi orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan penuh keyakinan. Dan orang mukmin ni sentiasa optimis dalam hidup dia. Semakin dalam hidup dia, semakin meyakini. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, semua benda yang berlaku pada diri kita ni ada ganjaran yang terbaik yang Allah sediakan. Jangan kita kata, kenapalah aku jadi begini? Kenapa aku begini? Jangan dalam hidup kita. Wa ila rabbika farghab. Pada Tuhan kamu, hendaklah kamu hidup dalam keadaan farghab. Farghab ni maknanya betul-betul kamu letak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah orang Kelantan dipanggil none dipanggil. Orang Islam diajar supaya none dipanggil. None ni bergantung. Tawakal kita dengan Allah tu betul-betul kuat dalam hidup dia. Dengan Allah ni, kat bawah ni tak ada apa-apa dah. Tapi dengan Allah, farghab ni mengharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran-ganjaran yang besar dalam kehidupan kita. Ini di antara ayat yang kita kalau boleh tadabbur sedikit terhadap yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang berlaku di kalangan kita ni, di kalangan kita ni,
Allah jadikan kepada kita kebaikan yang bertambah dan kita boleh faham elok-elok terhadap surah Al-Insyirah yang kita baca tadi, dan dia akan bawa manfaat kepada adik-adik kita dan kepada semua di kalangan sahabat-sahabat yang turut berserta dalam online ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan petang yang baik ini mampu untuk menjadikan kelapangan pada kita semua. Marilah kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan doa kita ini diaminkan oleh para malaikat Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.